Impian menjadi kenyataan. Perasaan kami sukar digambarkan. Projek seumpama ini yang julung kali diadakan dapat dilihat hasilnya pada hari ini. TV3 melangkah ke tahun baru 1996 dengan azam untuk meningkatkan penerbitan rancangan yang bukan saja bermutu tinggi, malah bersifat global. Lebih 10 tahun TV3 menghasilkan pelbagai rancangan tempatan yang digemari ramai. Kini, TV3 terus melangkah untuk menyiarkan rancangan yang mampu memenuhi pasaran media antarabangsa. Jejak Rasul bertujuan mengumpulkan sebanyak mungkin kesan sejarah dan peninggalan Rasul-Rasul sepanjang mereka berdakwah membimbing manusia ke jalan yang benar. Pengorbanan mereka sebagai utusan Allah di muka bumi terlalu besar. Kami berpendapat adalah satu usaha yang baik kesan-kesan sejarah ini disusun dalam bentuk penceritaan visual. Menerusi jejak Rasul, penonton bukan sekadar membelik buku dengan gambar-gambar yang kaku, tapi berpeluang menontonnya sendiri. Kisah yang sebelumnya hanya dapat dibaca dalam Al-Quran dan diceritakan pula oleh tok-tok guru dan ustaz, kini dapat digambarkan secara lebih berkesan menerusi media elektronik. Yang nyata, usaha untuk sampai ke destinasi yang dihajati bukan perkara yang mudah. Acap kali, kami mengharungi pelbagai situasi. بنبدا خفيفة شوية ثقيلة يعني تمام أنا معي 10 أنفار أيوه خلاص ايه لا ما يديها على الدينة الشعر بتاعك قديم بعدين انت لازم تغير الكلاس شوية يا ابني تطلع الله ينعم. Ketika berada di Ma'rab, Yaman, kami terpaksa bertarung tenaga di tengah terik padang pasir sejauh 600 km untuk tiba ke Hadramaut. Dan keadaan begini seolah-olah sudah menjadi satu kelaziman. 20 tahun lagi aku kembali ke Sahara. Macam inilah muka aku. Ada kalanya untuk mendapatkan sudut penggambaran terbaik, kami terpaksa menggunakan pelbagai cara, bergantung kepada situasi. Senyum. Senyum. Jejak Rasul mengambil konsep universal. Lokasi penggambaran meliputi 6 negara Asia Barat, iaitu Mesir, Turki, Jordan, Yaman, Iraq dan Arab Saudi. Nilai yang diutarakan boleh diterima oleh semua masyarakat, baik di timur maupun di barat, iaitu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Ketika membuat penggambaran, ada kalanya kami menghadapi kesukaran menjejaki makam ataupun tempat yang dicari kerana tidak tercatat di dalam buku ataupun peta. Dalam keadaan seumpama ini, kami perlu rajin bertanya. Jejak Rasul bukanlah lakonan semula. Warisan serta peninggalan para Rasul dalam perjuangan mengembangkan agama Allah yang dijejaki oleh 19 kaki tangan TV3 selama 104 hari merupakan bukti nyata bahawa kisah-kisah yang kita dengar dan baca di dalam Al-Quran benar-benar berlaku pada masa lalu, bukan satu dongeng. Bukti ini mengukuhkan pegangan umat Islam yang diwajib untuk beriman kepada Rasul, iaitu rukun iman yang keempat.
Dokumentari setengah jam ini diterbitkan sebanyak 30 episod dan akan disiarkan sepanjang bulan Ramadan. Ia berbentuk travelog atau catatan pengembaraan meliputi lokasi yang mempunyai kaitan dengan sejarah hidup para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Mafhumnya, demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang berakal. Ia bukanlah cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Ketika membuat penggambaran, kami terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Walau apapun, kami berpuas hati kerana segala usaha yang dicurahkan dan dengan pertolongan Allah jua, kami berhasil merakamkan hampir ke semua tempat bersejarah yang dirancangkan. Kesan sejarah Fir'aun kekal sehingga sekarang. Manusia kini berpeluang menyaksikan sisa-sisa tamadun Fir'aun. Namun, apakah hikmah di sebalik peninggalan purba ini? Yang anda lihat ni ialah tapak kaki Nabi Hud. Hampir sekaki. Nabi Hud dikatakan melompat daripada batu besar ni. Maryam membawa anaknya Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi ke Saidi, selatan Kahira. Dalam perjalanan, mereka berdua menetap selama 2 tahun di sini. Dan di kawasan inilah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam berteduh. Sebelum kami sampai ke tempat ini, kami tidak mempercayai bahawa sisa istana Puteri Balkis masih boleh dilihat sehingga sekarang. Tapi inilah hakikatnya. Struktur dan binaan asasnya masih wujud dan usaha pemulihan sedang dilakukan. Sekali pandang, ini nampak macam batu, tapi ini sebenarnya bukan batu. Tanah liat. Ketika berpidato kepada kaumnya, Nabi Musa alaihissalam ditanya, siapakah hamba Allah yang lebih mengetahui darinya? Spontan, Nabi Musa alaihissalam menjawab, tiada sesiapa. Lalu,
Allah utuskan malaikat mendidik Nabi Musa alaihissalam dengan memberitahunya untuk pergi ke pertemuan dua laut menemui seorang hamba Allah yang lebih berpengetahuan darinya. Ini ialah Babylon yang terkenal satu masa dahulu. 4 orang nabi dikatakan pernah menjadi tawanan pemerintahnya, Nebuchadnezzar. Tempat kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Telaga ini pernah digunakan oleh ibunya, Yukabat. Gua Ashabul Kahfi. 7 lelaki tidur beratus-ratus tahun di dalam gua ini. Mumia Fir'aun berusia 3.000 tahun. Tubuhnya masih boleh dilihat hingga ke hari ini. Masjid Husain di Kairah, Mesir menyimpan khazanah Rasulullah, antaranya pedang yang dikatakan pernah digunakan baginda. Makam Sayyidina Ali, kubahnya diperbuat daripada emas. Di masjid inilah Sayyidina Ali dibunuh ketika melangkah masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sembahyang subuh. Gubernur Abraha membina tempat ibadat ini untuk menandingi Kaabah di Mekah. Makam Nabi Saleh. Kami lebih yakin dengan kesahihannya. Panjangnya kubur ini 25 meter. Kru jejak Rasul diberi penghormatan menanam pokok tin yang disebut dalam Al-Quran di perkarangan makam Nabi Ayub di Sanli Urfa, Turki. Gua ini pula tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bermunajat di puncak bukit ini, dikenali Jabal Musa di St. Catherine, Semenanjung Sinai, Mesir. Ketinggian bukit ini melebihi 2.000 meter. Dan pendakian gunung ini antara cabaran yang tidak dapat kami lupakan. Kubur Nabi Yusa bin Nun di Istanbul.
Nabi Yusha menemani Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Kami turut menjelajah ke Luxor, Mesir. Kawasan ini pernah diletakkan di bawah pemerintahan Fir'aun. Kuil mataharinya masih tersergam. Kesemuanya ada 62 kubur-kubur Fir'aun di kawasan ini. Dan kerja-kerja membina perkuburan ini dimulakan sejak Fir'aun ini mula memegang tahta sehinggalah mereka mati. Apabila mereka mati, kerja-kerja itu pun dihentikan. Pada hari ini, peninggalan sejarah yang berusia lebih 4,000 tahun ini menjadi tumpuan manusia dari seluruh dunia. Dan satu di antara dua Fir'aun ini, iaitu Ramses II ataupun Merenpetah, adalah Fir'aun yang dipercayai memburu Nabi Musa alaihissalam hingga ke Lautan Merah dan akhirnya mati lemas. Sungai Nil menjadi saksi kepada kisah Rasul-Rasul. Arusnya terus mengalir bersama sejarah Anbiya. Gua ini menjadi tempat Nabi Ayub alaihissalam mengasingkan diri ketika diuji Allah dengan penyakit. Museum ini menyimpan khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya busar panah, dan bekas tapak kakinya. Kandungan garam di laut ini tinggi. Ia bukti murka Allah kepada kaum Nabi Lut. Kami dampingi kisah para rasul. Kami lawati tempat kelahiran mereka. Kami ziarahi makam-makam Anbiya. Kami kunjungi perkampungannya. Semoga usaha menghasilkan rancangan sumpama ini membantu kita menghayati perjuangan para rasul. Dalam setiap kisah mereka ada pengajaran, dan pengajaran adalah untuk mereka yang dagakan bimbingan. Jejak Rasul membawa anda mengembara ke tanah gersang, ke puncak gunung, ke lembah subur. Jangan lupa bersama jejak Rasul setiap hari di bulan Ramadan. Bukit sudah pun didaki, lurah sudah pun dituruni. Babylon turut menjadi saksi kepada kehadiran pemimpin agama dari langit di zaman silam. Sekian persembahan jejak-jejak Rasul untuk hari ini.
Salam hormat dan Assalamualaikum. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan kitab. Keempat, percayakan Rasul. Kelima, Saya teringat percayakan semasa hari kecil, akhirat. ayah Enam, sering percayakan bercerita kisah qada Rasul. dan qadar. Saya dapat bayangkan betapa mencabar perjuangan utusan Allah. Ada kala saya impikan kesempatan menjejaki dan menziarahi bumi para anbiya kerana Demi sesungguhnya, pada kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang berakal. Bukanlah ia cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah Maha Kaya. Impian menziarahi bumi anbiya jadi kenyataan. Projek khas TV3 Jejak Rasul memberi kesempatan kepada kami menjejaki kesan tinggalan para rasul. Rabu 20 September 1995, kru Jejak Rasul mengorak langkah diketuai Wan alias Abdullah sebagai penerbit. Kami bukan sahaja bertindak sebagai pengembara, malah juga penyelidik. Kadangkala kami sendiri berasa keliru apabila seorang rasul mempunyai beberapa perkuburan dan di kawasan yang sangat jauh antara satu sama lain. Penemuan kami turut membabitkan rasul-rasul yang tidak disebut dalam Al-Quran tetapi dinyatakan di dalam kitab-kitab Allah sebelumnya. Pengembaraan Jejak Rasul mengambil masa lebih 3 bulan merangkumi 6 negara, Mesir, Turki, Jordan, Yaman, Iraq dan Arab Saudi. Di sepanjang pengembaraan, pelbagai pengalaman kami lalui, pahit, manis dan yang menyentuh perasaan. Semuanya kami kongsi bersama anda sepanjang bulan Ramadan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Pengembaraan kami bermula di bumi Mesir, antara bumi Allah yang banyak menyaksikan perjuangan para anbiya. Terasa dingin udara pagi musim luruh Kahirah. Kerana kaitannya dengan sejarah tamadun purba, warga Mesir menggelar negara mereka Ummu Dunia atau Pusat Tamadun Dunia. Antara rasul yang mempunyai kaitan sejarah dengan Mesir ialah Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas dan Nabi Isa. Ini ialah kompleks asrama pelajar Malaysia yang menuntut di Universiti Al-Azhar. Asrama di Hayul Ashir, Kahirah ini menempatkan pelajar Pahang, Terengganu, Selangor, Kedah dan Sarawak. Seperti pelajar yang menimba ilmu di perantauan, misi kami menjejaki kisah dan warisan para rasul. Sepanjang berada di Mesir, kami dibantu 2 pelajar, Muhammad Asri Abdul Rahman dan Ahmad Faiz Omar. Destinasi pertama kami, Piramid Giza. Giza terletak di pinggir Kahirah di tebing barat Sungai Nil. Kami mengintai kebesaran mercu tanda Mesir purba ini dari celah-celah bangunan dan pohon kurma. Setelah 45 minit perjalanan dari Kahirah, kami tiba di Piramid Giza. Udara kering, padang pasir dan suhu terik 32 darjah Celsius menyambut kedatangan kami. Piramid adalah kubur Fir'aun, Raja Mesir purba. Piramid-piramid Giza ini misalnya berusia lebih 4,000 tahun.
Setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, kehidupan penduduk Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun mula menyimpang jauh dari jalan benar. Sikap yang menindas si miskin, kebatilan jadi amalan, kekejaman tidak mengenal sesiapa. Kami terbayangkan pribadi Fir'aun, pemerintah Mesir selepas Nabi Yusuf alaihissalam wafat. Sesungguhnya, Firaun berlaku zalim di bumi dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan. 26 dinasti Fir'aun memerintah Mesir selama 2325 tahun, bermula pada tahun 2850 sebelum Masehi dan berakhir 525 tahun sebelum Masehi. Piramid pertama dibina di Saqqara oleh dinasti ketiga Fir'aun pada 2585 sebelum Masehi. 3 piramid besar di Giza ini dibina oleh 3 Fir'aun dari dinasti keempat, iaitu Fir'aun Khufu, Khafra dan Munqara. Kemudian, kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka berlaku sombong dan takbur, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Apakala berlaku krisis moral dan akhlak, Allah mengutuskan Rasul untuk membimbing mereka. Begitulah dengan keadaan di zaman itu hingga memerlukan Musa alaihissalam diutuskan. Angkuh dan sombong adalah sifat Fir'aun ketika itu. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu pada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. Fir'aun pemerintah yang zalim. Beliau menindas kaum Bani Israel di bumi Mesir dan bertindak sewenang-wenangnya. Dan sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan kaumnya. Lalu kaum Firaun menurut perintah Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Inilah dia piramid Khufu, Khafra dan Munqara yang merupakan sisa-sisa peninggalan kehebatan tamadun Fir'aun, menyebabkan Fir'aun merasa begitu bongkak dan angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu Allah mengutuskan Nabi Musa bagi meleburkan keangkuhan dan kebongkakan Fir'aun itu. Ada di kalangan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Seperti kaum sebelum zaman Fir'aun, Allah mengutuskan rasul-rasul sebaik saja krisis moral dan akidah berlaku. Rasul-rasul itu datang dari kaum mereka sendiri membawa keterangan yang nyata. Bagaimana Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam berdakwah dengan manusia yang mengaku dirinya Tuhan? Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian, hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Allah berfirman lagi dalam surah Thaha ayat 45 hingga 46 yang bermaksud, Mereka berdua berkata, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahwa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampaui batas. Allah berfirman, Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku mendengar dan melihat segala-galanya. Kesan sejarah Fir'aun kekal sehingga sekarang. Manusia kini berpeluang menyaksikan sisa-sisa tamadun Fir'aun. Namun, apakah hikmah di sebalik peninggalan purba ini? Zahirnya, piramid ini kelihatan kaku dan sepi. Sebenarnya dalam kekakuan dan kesepiannya itu, ia bercerita mengenai kecanggihan teknologi tamadun Fir'aun. Namun pembangunan yang dinikmati ketika itu tidak seimbang. Piramid yang dibangunkan di atas kecayan iman dan takwa menyebabkan rakyat semakin jauh daripada agama Allah. Akibatnya,
kepincangan beragama berleluasa. Manusia menyembah manusia. Apa saja boleh dibeli. Kekayaan jadi ukuran. Khufu adalah piramid yang tertinggi dan terbesar antara tiga piramid ini. Ia berdiri megah dengan ketinggian 137 meter. Luasan piramid Khufu menjangkau 6 hektar. Sejumlah 2,3 juta blok batu, setiap satu beratnya antara 1 hingga 15 tan, digunakan untuk membenanya. Ada 2 pintu masuk ke dalam piramid Khufu. Di atas adalah pintu masuk asal. Pintu masuk itu kini tidak digunakan, sementara pintu masuk kedua dibina sewaktu pemerintahan Ma'mum bin Harun al-Rashid. Kami ingin mengetahui apakah kandungan dalam bangunan yang satu ketika dahulu menempatkan mumia Fir'aun. Ada 2 pintu masuk ke dalam piramid Khufu. Di atas adalah pintu masuk asal. Pintu masuk itu kini tidak digunakan, sementara pintu masuk kedua ini dibina sewaktu pemerintahan Ma'mum al-Rashid. Lorong masuk ke dalam piramid kelam. Setelah kira-kira 50 meter di dalam lorong ini, kami memanjat tangga yang agak curam. Ruang di tangga ini kira-kira 1 meter saja lebarnya. Ini menyukarkan kami berjalan, terutama apabila berselisih dengan pengunjung yang turun. Ada antara kami yang mengadu sakit-sakit pinggang selepas 20 minit berada dalam keadaan yang tidak selesa ini. Kami berasa seperti hendak berhadapan dengan pembesar. Kami mengenangkan bagaimana perasaan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun.
penghujung tangga yang kami panjat, ada ruang menempatkan sebuah bekas batu mengisi mayat Fir'aun. Kami dimaklumkan mumia Fir'aun yang pernah ditempatkan dalam kubur ini kini ditempatkan di Museum Tahrir, Kahirah. Kami menginsafi betapa kerdilnya kuasa manusia bergelar Fir'aun. Akhirnya, di tempat yang usang dan gelap seperti ini jualah mereka ditempatkan. Jam sudah pun menunjukkan pukul 2.15 petang. Kami pun terus beredar keluar melalui jalan masuk tadi. Dari keadaan serba silam ke suasana masa kini. Apakah di luar sana, di dalam dunia kini yang serba maju dan berperadaban ini, masih wujud golongan yang berbudaya persis Fir'aun, lupa daratan dan hilang peri kemanusiaan? Wujudnya piramid di Giza ini memberi sumber rezeki kepada penduduk sekitarnya yang memiliki unta. Unta digunakan untuk membawa pelancong bersiar-siar sekitar piramid Giza. Ada yang menghiasi unta mereka. Kawasan tempat berehat gembala-gembala unta kini bertukar menjadi gerai cenderamata. Pelancong yang ingin menunggang unta dikenakan bayaran di antara 7 hingga 15 ringgit Malaysia. Saban hari, unta-unta ini memunggah pelancong yang ingin menghayati suasana padang pasir Giza. Unta adalah makhluk paling rapat dengan manusia. Malah ia pernah menyaksikan perit payah para rasul dalam menyebarkan kebenaran. Pada unta juga terpamir beberapa falsafah hidup. Unta berbonggol satu ini, atau nama saintifiknya Camelus dromedarius, menjadi pengangkutan utama penduduk sekitar kawasan gurun seperti Arab, Utara Afrika, Asia Timur, Pakistan dan India. Unta mampu bergerak dengan kelajuan antara 5 hingga 25 km sejam di padang pasir. Unta boleh menggembara ratusan kilometer dalam masa 3 hari berturut-turut tanpa air dan rehat.
Kerana itu, unta digelar bahtera gurun. Unta juga haiwan serbaguna bagi manusia. Susu dan dagingnya boleh dimakan. Kulitnya boleh dibuat pelbagai barangan termasuk penutup khemah, beg air, tali pinggang, pakaian dan kasut. Tulangnya pula boleh dijadikan baja dan najisnya bahan api. Kesetiaan, ketenangan dan kesabaran unta mengharungi hidup di tengah-tengah padang pasir yang gersang dengan menghambakan diri kepada umat manusia dengan segala karenah dan ragamnya cukup memberikan iktibar kepada kami. Bandingkan kesabaran unta dengan kedegilan Fir'aun. Sesungguhnya ada pengajaran pada setiap makhluk ciptaan Tuhan walaupun ia haiwan kecil seperti semut. Ada kalanya pada detik tertentu di sepanjang riwayat para anbiya, makhluk seperti unta, lebah dan semut memainkan peranan pendukung dan pelengkap risalah. Lawatan ini menyergah jiwa kami untuk terus mengutip pengajaran jejak hidup umat terdahulu dan sekarang.